السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan i'anah daripada Allah, serta syukur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah kita dapat salat subuh pagi ini secara jamaah. Sebab ia satu anugerah yang mahal. Salat subuh jamaah ini adalah satu anugerah yang mahal yang tidak semua dikurniakan kepada hamba-hambanya, kerana dia memerlukan mujahadah yang besar. Maka kita, Allah memberikan kemudahan dan keringanan atasnya, itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab kita, buka surat yang ke-32. Alhamdulillah, kitab ni pun dah tak banyak dah, tinggal selai lagi. Lebih kurang ada 1 muka, 2 muka, 3 muka setengah. Ya, minta panjang umur lah, ya, kita habiskan kitab ni. Ya, minta-mintalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka ketahui olehmu, kata, bahawasanya fakir itu suatu perbendaharaan daripada segala pembendaharaan Allah Ta'ala. Tiada yang mengetahui akan dia seseorang jua pun, melainkan yang alimu billah azza wa jalla. Seperti yang diriwayatkan orang daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahawasanya ia berkata, 3 orang laki-laki datang mereka itu kepada Nabi SAW. Maka berkata seseorang daripada mereka itu, apa fakir ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi SAW, qala hizanatun min hizanatihi, yakni suatu pembendaharaan daripada pembendaharaan Allah Ta'ala. Kita habiskan baca hadis ni dulu. Dan berkata yang kedua, laki kedua pula tanya, apa fakir ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi, karamatun min karamatillah, yakni suatu kemuliaan daripada kemuliaan Allah Ta'ala. Berkata yang ketiga, laki ketiga pula tanya, apa fakir itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, qala syai'un la yu'tihi illa al-anbiya aw 'abdan min ibadihi salihin, yakni sesuatu yang tiada dianugerahi Allah Ta'ala akan dia segala anbiya, atau aku, kata Nabi, ya, akan seseorang hamba tu, daripada segala hambanya yang soleh tu. Ya. Baik, daripada hadis ini apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Apa fakir tu, kata dia? Fakir ni semua orang tahu, miskin.
Maka hasil daripada fakir, daripada miskin, daripada tak cukup. Dia fakir ni tak cukup. Kalau dalam asnaf zakat, mana fakir ni memang tak ada langsung. Ya. Fakir ni memang tak ada langsung. Memang tak ada benda. Ni fakir. Kalau miskin ni dia ada, tapi tak cukup. Kalau kita belajar pada asnafnya kan, asnaf zakat macam tu lah kan. Miskin ni ada, tapi tak cukup. Fakir ni tak ada langsung. Ya, baik. Bila ditanya akan 3 laki-laki kepada Rasulullah, apa fakir? Apa dia? Fakir ni apa dia? Maka Rasulullah jawab 3 perkara. Pertama, pembendaraan Allah Ta'ala. Kedua, kemuliaan. Ketiga, ya, suatu yang dianugerahkan kepada para anbiya dan juga orang saleh. Baik. Kenapa fakir ini dikurniakan perkara yang terlalu besar? Khazanah. Ya, khazanah ini suatu apa yang ada pembendaharaan Allah Ta'ala dikurniakan kepada orang yang fakir. Fakir di sini tu apa agak-agak? Jadi bila sebut kata fakir ni memang tak ada apa-apa. Sebab itu apabila seseorang yang ada sifat fakir dalam diri dia, apa dia? Iaitu tidak ada dalam diri dia sesuatu melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak bergantung sesuatu melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak harap sesuatu pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak yakin sesuatu pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan fakir oleh musannif. Maknanya tak ada kosong. Kosong langsung. Kosong dalam diri dia, kosong. Ma siwallah, kata ulama. Selain Allah tak ada dalam diri dia. Ya. Yang dia pegang, yang dia yakin, yang dia bergantung, yang dia percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang fakir. Sebab itu apabila sifat fakir ni ada dalam diri kita, ketika itu harapan kita pada Allah ni jadi tinggi. Tinggi sangat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kekalkan sifat fakir dalam diri kita, pada ketika itu kita harap dengan Allah ini terlalu tinggi. Sebab kita tak ada apa-apa yang kita harapkan melainkan Allah. Hatta kita nak ibadat ni sekalipun. Kita nak semayang. Ya. Jika kita bawa sifat fakir, sebelum tidur dah kita dah minta dengan Allah. Ya Allah, besok pagi rezekikan aku solat subuh berjamaah di masjid. Sebab dia ada sifat fakir. Ketika dia ada sifat kaya dalam diri dia, dia kata aku sihat, insya-Allah aku boleh pergi. Ya. Ketika dia buang sifat fakir dalam diri dia, ya, dia mula hilang pergantungannya pada Allah. Dia mula tidak berharap dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, kita ni kalau tak ada rahmat, kita tak boleh buat apa pun. Atau nak angkat takbir semayang, tak larat. Jika tidak ada rahmat dalam diri kita. Sebab itu, rahmat Allah ini terlalu luas. Sebab itu, siapa yang bawa sifat fakir dalam hidup dia? Sifat fakir dalam hidup dia, nescaya Allah anugerahkan kepada dia pembendaharaannya atas hambanya. Lepas tu kita tengok ulama-ulama, guru kita, dia orang ni tak resah dalam masalah keduniaan. Ya. Sebab kata Nabi, ya, orang yang bawa sifat fakir ini, mereka ini beroleh khazanah daripada Allah. Betul? Dia tengok tok guru kita. Ya, tok guru kita, dia mana dia resah macam kita, tuan-tuan. Hatinya tak resah, dunianya dia tak resah, akhiratnya juga tidak resah. Dan orang yang fakir ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka dia beroleh kemuliaan daripada Allah. Allah muliakan dia. Itu mereka ni tak cari kemuliaan, dan mereka ini beroleh kemuliaan. Ketika datang kemuliaan atasnya, apa yang berlaku atas orang yang fakir ni, dia mula takut. Dia mula takut. Kenapa dia takut? Dia takut dengan asbab kemuliaan itu dia menjadi kurang sifat fakirnya kepada Allah. Dia mula rasa kaya dengan mulia itu tadi. Ya. Ini yang dikatakan hamba Allah. Kita nak semayang ni tuan-tuan. Kita kata kita tahu, ilmunya tahu, caranya tahu. Ya. Tapi kenapa kita tak dapat khusyuk lagi sampai sekarang? Sampai sekarang tak dapat. Kalau 50 tahun, sekali rasa tenangnya semayang, fail tuan-tuan. Kira fail tu. Walhal dalam Quran Allah Ta'ala sebut, orang beriman itu apa dia? Apabila dia semayang, khusyuk. Jadi sifat tu tak ada dekat kita. Orang yang beriman, bila dia semayang dia tadi khusyuk, ni orang yang berjaya. Sifat orang mukmin tu. Jadi kita khusyuk ni apa ya? Kita tahu kaedah dia. Kita dah belajar sampai kita duduk program sehari solat khusyuk. Sama sekarang ada orang macam tu. Belajar macam mana nak khusyuk. Tapi kita tak pernah merasakan takhasyak itu. Sebab apa? Sebab dalam diri kita masih lagi tidak buang sifat kaya dalam diri kita. Kita rasa kita ada ilmu, kita rasa kita ada kederat, kita rasa kita boleh. Ni jaga-jagalah tuan-tuan. Dari kerana inilah fakir itu pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang dapat fakir? Orang yang mendapat hidayah dan taufik Allah. Macam tuan-tuan, kita nak duduk dalam majlis macam ini kan, tak semua orang boleh duduk tuan-tuan. Lepas tu duduk dalam majlis macam ni dia susah. Cukup susah. Dia memang susah. Sebab itu dia datang dia macam-macam. Dia datang penat. Padahal bukan mencangkul pun. Kan? Duduk aja dalam tempat sejuk lah tu. Badan dia penat macam cangkul. Kita mencangkul batas, nak buat batas tanam sayur tu. Rasanya habis kuliah tu macam habis 10 batas dah. Sebabnya sebab apa? Sebab yang dianugerahkan atas kita ini adalah jannah dia. Yang dianugerahkan atas kita ini adalah rahmah. Jadi nak dapat rahmah itu susah. Maka barang siapa redha daripadanya masuk syurga. Siapa yang redha? Redha dengan kefakiran itu. Maknanya dia berbuat akan kefakiran tersebut, beramal dengan kefakiran tersebut, maka Allah buka jalannya kepada jalan jannah Allah. Tuan-tuan, orang kaya ni, kalau ada sifat kaya dalam diri, bukan orang kaya. Kaya tak salah. Rasa kaya, rasa ada, ketika itu mula ada sifat sombong. Jaga. Orang sombong tak boleh masuk syurga. Sebab itu, orang yang bawa sifat sombong, dia menghadap ke hadrah yang maha sombong. Lepas itu tak ada rasa apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Orang kaya jumpa orang kaya, dia jadi siapa nak kaya, lebih kaya. Orang kaya jumpa orang kaya.
Dia akan cerita anak dia macam ini, kereta dia macam ini, rumah dia ada 3 biji. Ni kaya dengan kaya. Orang miskin jumpa orang kaya, apa berlaku tuan-tuan? Senyap aja. Dia malu. Orang miskin jumpa orang kaya, malu. Ya. Jika si hamba ni bawa sifat miskin, bawa sifat fakir, tatkala dia melakukan ubudiyah kepada Allah, dia bawa sifat malu ni tadi. Malu dia dengan Allah. Dia bercakap pun pelan-pelan aja. Nak negur anak pun pelan-pelan. Anak dia bising kat rumah orang kaya. Pelan-pelan. Shh, kata dia. Jaga mahal tu. Kamu jangan lari-lari, kan terjatuh tu apa tak mampu nak ganti, kata dia. Ya. Ketika kita bawa sifat fakir dalam diri kita, sifat miskin dalam diri kita, lalu kita berta'abud kepada Allah, kita solat Allahu Akbar, malu kita dengan Allah. Itu nak ngalih pandang pun malu. Mata nak melelor, malu tuan-tuan. Orang Perak kata mata kelia apa. Malu. Lepas tu Nabi minta kepada kita, suruh kepada kita, jangan lepas pandangan kita daripada tempat sujud. Malu kita dengan Allah. Kita nak kalih pandangan kita, malu kita dengan Allah. Kerana tatkala kita bawa sifat fakir dalam diri kita, sifat miskin dalam diri kita, kita ni tak ada apa-apa ya Allah. Tapi kalau kita bawa sifat sombong kita rasa kita kaya. Cubalah tuan-tuan, bawa sifat kosong, sifat tak ada apa-apa, bawa semayang. Itu yang kita boleh semayang 2 rakaat. Tak dan baca Fatihah pun tuan-tuan. Kadang-kadang separuh baca Fatihah. Air mata kita berjujuk dah keluar dah. Bawa rasa sifat malu. Sebab mereka ini, orang yang sifat fakir ni tuan-tuan, 2 rakaat dia telah memadai dah. 2 rakaat dia tu. Dia bawa tu. Takbir saja dengan sifat malu dia. Orang miskin tuan-tuan, ngadap dengan yang maha kaya. Kita orang miskin, dipanggil dia orang kaya. Nak raya puasa kan. Apa tuan kata? Bagi zakat. Nampak? Kita mendatang, Assalamualaikum. Sekali kita buka pintu, tak dengar dia orang rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali. Duduk senyap luar pagar, diam. Diri kita setengah jam itu duduk. Nak panggil lagi takut. Sebab apa? Sebab dia orang dia orang kaya. Kalau dia miskin, kita pun miskin, maka kita gegar pintu rumah dia. Ya tak kita tuan-tuan? Ini kalau antara kita makhluk dengan makhluk. Ketika kita berhadap dengan Allah yang maha kaya. Tuan-tuan, yang ni yang kita nak bawa dalam ubudiyah, dalam Quran. Kita buka Quran, kita baca Quran, ya Allah. Malam sekarang tuan-tuan try lah. Try. Bangun. Tuan-tuan, saya percaya orang yang setiap malam sembahyang tahajud. Saya percaya tuan-tuan orang yang setiap malam bangun tahajud. Ketika tuan-tuan nak mula takbiratul ihram, lepas daripada lapas niat usalli sunnat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala, tuan-tuan bawa rasa sifat orang miskin ni tadi. Menghadap kepada hadrah zat yang maha kaya, maka datang sifat malu. Bawa sifat miskin tu. Takbir tuan-tuan, tak sampai setengah baca Fatihah, mengalir air mata kita. Malam kan try kalau panjang umur. Sebab itu tuan-tuan, masya-Allah, ketika kita dapat mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid itu,
Masa tu. Kita ni duduk zaman dah iman dah goyang ni tuan-tuan. Saya nak pesan diri saya dengan tuan-tuan. Jangan tinggalkan dua asma ini. Tiap-tiap hari tuan-tuan gabungkan aja. Satu ya wahid, yang kedua ya ahad. Tapi tuan-tuan gabung aja dua-dua. Tak payah baca satu-satu. Sebab kita minta dengan Allah supaya kita sentiasa yakin dengan Allah. Tiap-tiap hari kita baca 100 tuan-tuan. Ya wahid, ya ahad. 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 Tuan-tuan baca sehari 100. Lagi elok kalau tuan-tuan baca lepas tuan-tuan sembahyang tahajud lepas tu. Lepas sembahyang tahajud tu, tuan-tuan habis sembahyang tahajud, tak kisahlah tuan-tuan buat 8 ke, tuan-tuan buat 2 ke, tuan-tuan buat 4. Habis pada tu tuan-tuan baca 100. Baca pelan-pelan, jangan baca nak cepat habis. Ya wahid, ya ahad, 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 ya wahid, ya Allah, ya ahad. Tuan-tuan bangun sembahyang malam. Nanti tuan-tuan nampak rasakan, ya Allah miskinnya aku ni. Ya Allah miskinnya aku ni, ya Allah. Dianugerahkan oleh Allah, kita mula rasa mentauhidkan Allah, rasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca tuan-tuan malam sekarang, bangun tahajud tu 2 rakaat, balas 100. Pelan. Rasa itulah yang dirasai oleh salafus salah. Anugerah oleh Allah atas mereka. Kerana sifat fakir ni Nabi kata adalah satu perkara yang dianugerahkan kepada anbiya dan orang-orang saleh. Ya. Allah. Barang siapa tiada redha daripadanya, maka iaitu haram dari segala kebajikan. Sebab itu, siapa yang tidak ada sifat fakir ini, ketika itu terhalang kebajikan atasnya, pintu baik itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ketika kita mula rasa kita ni kaya dengan amal soleh, maka tatkala itu tertutup pintu-pintu kebaikan atas kita. Yang ni kita takut tuan-tuan. Benda baik kadang-kadang Allah bagi kepada kita, tetapi kita tak mampu melaksanakan. Ketika mana sifat fakir ini tidak ada dalam diri kita. Betul, orang fakir ni tuan-tuan, dia sentiasa harap rahmat Allah. Fakir ni tuan-tuan, dia sentiasa harap. Sebab dia memang rasa tak ada apa-apa. Maksud saya ni bukan fakir dunia. Bukan fakir harta tuan-tuan. Ni bukan maksud saya yang ditulis oleh musannif ini, iaitu fakirnya seorang hamba Allah. Sifat fakir seorang hamba, bukan fakir dunia, bukan tak ada duit, bukan tak ada kereta, bukan tak ada reta. Bukan itu yang dimaksudkan oleh musannif, iaitu rasa fakir dengan Allah. Selama ini kita rasa fakir dengan dunia. Kita rasa duit tak cukup, ini fakir pada dunia.
Kita rasa dunia tak cukup. Ini fakir dunia. Dah lama dah kita rasa fakir dunia. Tetapi kita tak dapat merasakan fakir pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni dia. Ya. Mak kita dah nak balik dah. Masing-masing dah nak balik. Saya dah nak balik. Tuan-tuan dah nak balik. Biar kita bawa sifat fakir itu. Jangan sampai ditunjukkan oleh Allah sifat fakir dekat kita. Apa dia? Masa nak balik, semua tinggal. Kamu tak nak rasa sifat fakir, aku tunjuk kamu. Mana dia bawa apa masa kita balik? Sarung kat kita kain kapan paling murah ni. Kain cotton tu. Kain kapas tu kan. Semua lubang-lubang yang ada pada anggota kita ditutup dengan kapas. Tutup semua. Hidung, telinga, habis tutup semua. Maka jika dikata apa faedah daripada kasih dengan segala fakir dan orang yang kaya, dikata seperti faedah berkasih-kasih dengan orang yang berbuat bau-bauan dan pandai besi. Apa faedahnya? Orang kasih kepada fuqara dan kasih kepada orang kaya. Kasih kepada fuqara macam kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Kita tak pakai minyak wangi, tapi dapat tempiah bau minyak wangi. Berkawan dengan orang kaya, maka ketika itu kita bukan tukang besi. Kita duduk sebelah tukang besi. Jadi baju kita tetap berlubang sebab kena bunga tu, bunga api dia tu, yang merecik tu. Awak tak ada tukang besi, tapi duduk sebelah dia, tetap berlubang juga baju. Sebab apa? Sebab ketika kita bawa sifat kaya dalam diri kita, datang sombong, datang gah, datang kita kurang bergantung dengan Allah. Yalah tuan-tuan kan. Bila ada duit kan. Bila ada duit kan. Kuranglah sikit bergantung. Sebab kita bergantung dengan Tuhan ni kurang sikit. Sebab ada umrah nak pergi bila-bila boleh sebab ada duit. Ya kan? Betul tak? Kita ada duit banyak. Jadi bila nak pergi umrah, tak ada, kuranglah bergantung sikit sebab duit bila tak ada duit, nak pergi tapi tak ada duit, apa buat? Apa kita buat? Semayang hajat, betul tak? Tapi kalau ada duit, ada semayang hajat. Mana nak mau je. Sebab ada duit. Biarlah package tu 15,000 ke sebab kita ada duit. Tak? Cakap boleh tu tak? Tak kisah. 15 pun teman bayar. Betul tak? Tapi kalau tak ada duit. Tak ada duit. Awak ada 5,000. Package umrah 15,000. Ketika dia cakap 15,000 tu, berubah tak muka kita? Allah tak cukup lah. Nampak tak? Salah tu bukan salah kaya tu. Selalu saya pesan. Bukan salah kaya tu, salah rasa kaya tu. Walaupun kita dianugerahkan oleh Allah akan dunia ini, tetapi sentiasa bawa sifat fakir. Sentiasa bawa, sentiasa berharap, sentiasa bergantung, sentiasa minta tolong. Yang ni yang Allah sayang. Walaupun kau ada dunia, kau ada harta, kau tetap tak lupa aku. Kau tetap minta tolong aku. Ini yang Allah sayang. Orang fakir ni Allah sayang. Tetapi orang kaya yang membawa sifat fakir dalam dirinya, lagi Allah sayang. Sebab apa? Sebab nak dapat orang kaya yang sentiasa membawa sifat fakir dalam diri dia susah.
Susah sangat. Sikit sangat. Sebab itulah Abdul Rahman bin Auf layak mendapat janji syafaat daripada Nabi. Abdul Rahman bin Auf layak dia dapat janji syafaat. Boleh. Lepas tu kita kena ada sifat tu. Sentiasa harap dengan Allah. Lepas itu saya pesan dengan diri saya. Apa yang Allah anugerahkan atas kita, biar jadi asbab kita masuk syurga Allah. Allah anugerah apa kat kita? Allah anugerah ilmu. Biar ilmu itu menjadi asbab kita dapat masuk syurga Allah. Allah anugerahkan kita amal. Kita dapat beramal. Puasa sunat, Senin Khamis, Alhamdulillah, baca Quran. Biarlah amalan ini menjadi asbab kita dapat masuk syurga Allah. Jangan jadi asbab masuk neraka. Mana dia? Dengan amalan yang kita buat ni tadi, rasa heran, rasa besar. Apalah orang tu, aku yang tua ni boleh semayang sunat, dia yang muda pula duduk. Nampak? Pandai tak? Habis amal soleh dia. Nak semayang senang. Nak jaga semayang susah. Nak semayang 2 rakaat senang. Tapi ketika datang makhluk yang merosakkan amalan yang kita dah buat. Siapa makhluk tu? Syaitan. Sikit aja. Kita pun kan. Iya kan. Pada ketika itu, maka habis amalan kita. Sebab orang yang ujub ni rosak amalannya. Ada orang ujub dengan ibadat dia sendiri, dengan salahnya, dengan ilmunya. Sikit lagi tuan-tuan. Saya nak ambil perenggan ni. Cari perenggan tak jumpa-jumpa ni. Kita dah resah dah ni. Takut roti canai habis. Dengan kuih kan. Sekarang ustaz lama sikit. Sekarang habis pula kuih kat kedai tu. Nanti yang kejap-kejap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam kan. Sekadang saya fikir. Tak jemu kita makan kan. Pernah tak rasa jemu makan? Tak pernah. Tak pernah jemu makan. Dah 60 tahun tak pernah jemu. Kuih sekodok, kuih keripap, tak pernah jemu. Nasi lemak pagi-pagi, tak pernah jemu kita. Tapi kalau dengan semayang tu jemu kan? Jemulah semayang duha kata. Semayang Isra' ni, malas jemulah, puas semalam udah. Tapi tak pernah jemu kita makan pagi. Cuba sesekali rasa jemu tu. Kan? Rasa jemu sarapan. Saya ustaz kalau tak sarapan ustaz sekarang naik langit gitu. Macam naik angin ulu hati. Macam-macam. Ulu hati, hilir hati, pangkai hati, hujung hati. Saya kalau tak semayang sunat Isra' ustaz, tak ada naik apa. Masukkan waktu kan, syurukkan semayang sunat Isra'. Tak ada rasa apa. Rugi dah, apa dah. Tapi kalau kuih yang kita hendak tu tak dapat, sesen no rasa. Pasal apa aku lambat keluar tadi kita? Nampak? Tinggal semayang duha. Tak ada rasa apa-apa. Rasa tenang no aja. Tak dapat sesuatu hal dunia ni. Allah, pasal apa aku lambat? Pada kadang-kadang ustaz mengajar ni pun dia berasah nak mengajar. Sebab dia tengok orang resah, dia jadi resah. Tapi tuan-tuan alhamdulillah lah. Kalau saya berhenti pukul 8 ni, rasanya tuan-tuan tak balik lagi. Tapi kena maki lah lepas tu. Tak balik lagi insya-Allah tu. Tapi dalam hatinya puas dan jumpa. Apalah ustaz ni. Biasa berhenti 7.30 dah berhenti. 7 suku dah berhenti. Ni pukul 8 dah berhenti. Buang terbiat ke ustaz ni. Tak lama lah tu. Matilah tu. Baik. Sikit lagi. Nescaya datanglah akan dikau daripada baunya dan umpama orang yang duduk serta orang yang jahat itu
seperti umpama yang duduk hampir dengan apa pandai besi. Panah besi dia, jikalau tiada menentukan sekalipun. Kena besi itu juga, kena bunga besi, kena api besi, kena panah besi. Kalau kita kawan dengan orang jahat, dapat juga tempiah jahat tu. Nescaya datanglah akan daku daripada akan dikau daripada sirarahnya, atau tertentu kainmu daripada zarah apinya. Kena juga daripada pakaian kita, kain kita kena api juga. Sesungguhnya datang dalam hadis dan sabda Nabi SAW, wallahu alam. Takat itu je. Bulan depan kita sambung. Iaitu hadis tentang barang siapa yang duduk 8 perkara, ditambah Allah Ta'ala akan dia 8 perkara. Bulan depan insya-Allah kita jumpa. Kalau panjang umur, kalau saya tak mati tak. Tentang panjang umur insya-Allah. Saya ni tengokkan apa berlaku pada alam ni, risau. Minta mati tak boleh. Kalau mati awal tu redha lah. Risau dalam keadaan manusia sekarang, dalam keadaan zaman. Bukan manusia tu salah, tetapi zaman ini yang Nabi sebut fitnah itu dan fitnah ini berlaku, kita jadi risau pula. Letak panjang pun tak apalah. Sebab tengok keadaan zaman ini. Orang Perak kata panas lik-lik sekarang ni satu dunia. Sampai air kering ni. Ayah kadang-kadang tak tahulah, fikir orang bodoh kan. Ketika dunia ni mula kering, panas. Saat hadis yang Nabi sebut tentang tanda Dajjal itu zahir, dekat ke? Yang kemarau panjang, hujan tak turun. Bukan Malaysia je tuan-tuan, satu dunia sekarang. Satu dunia. Dan panas itu panas betul, bukan panas itu sampai bumi ni jadi kering. Allah tunjuk dekat kita ni, jadi kita pun jadi risau. Risau bukan apa, ketika zaman itu berlaku, kuat ke aku? Ketika zaman tu berlaku, aku ni kuat ke? Boleh ke aku ngadapnya? Yang ni lah. Jadi kita jadi macam risau dengan Allah. Kita risau dengan diri kita. Kita harap dengan Allah. Ya Allah, kalau Engkau hidupkan aku juga pada zaman itu, bagi aku kekuatan iman dan Islam. Tapi takdirlah jika sebelum itu Engkau ambil aku redha ya Allah. Sebab takut kita tak mampu. Zaman itu sampai tak mampu. Bolehkah aku pertahankan? Bolehkah aku tak mengaku Dajjal tu Tuhan ketika aku lapar betul? Memang lapar betul tuan-tuan. Lapar betul. Kita ngejar sarapan tu pun lain macam. Sekarang orang pongoi tuan-tuan, orang pongoi. Berdiri lama tak boleh, tunggu lama orang marah. Ni perubahan sikap manusia. Benda itu pun jadi fikiran saya. Kenapa manusia sekarang berubah kuat sangat? Lama mengamuk, orang mengamuk tuan-tuan. Kenapa? Dulu tak berlaku macam tu. Orang sabar itu tinggi. Sekarang tuan-tuan, sabar itu seolah-olah macam dah diangkat. Seolah-olah. Tak kata hilang, tapi melihat punguhnya orang, pemarahnya orang. Allah dah sebut dalam Quran kan, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ni macam sifat binatang, tapi lebih sesat, lebih teruk lagi kata Allah. Hadis setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga jadi orang baik. Mudah-mudahan, dan saya doakan tuan-tuan sentiasa dalam rahmat Allah, dalam keredaan Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan tolong doakan madrasah kami yang sedang kita buat sekarang ni, yang di Kuala Terengganu. Setiap bulan saya minta doa tu. Alhamdulillah
maklumat terbaru yang saya baru pergi tengok minggu lepas, alhamdulillah surau itu prosesnya dah 60%. Dan 60%, jadi tuan-tuan tolong doa, saya harap sangat akan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan surau kita tu dapat siap ujung tahun ni lah. Tu harap sangatlah. Kemudian kita nak buat bangunan-bangunan lain. Jadi besar jugalah surau tu tuan-tuan. Dalam kalau diikutkan ruang solat tuan-tuan ni lebih kurang, kemudian panjang dia tambah sikit lagi, lebih kurang dalam 10 ke 15 kaki lagi panjang dia. Sebab saya buat surau itu bukan khusus untuk madrasah, tetapi saya buat surau itu sebab madrasah kami ni dia tepi jalan besar. Jadi saya buka untuk semua ummah yang musafir. Kebetulan sebelah itu ada stesen minyak Petron yang menghala ke laluan utama ke Kelantan. Jadi bila kita tengok, Masya Allah, ketika Sabtu Ahad, tempat solat, tandasnya stesen minyak itu tak cukup nak tampung. Jadi sebab itu kita buat surau itu besar, bukan untuk madrasah saja. Tadi saya bercakap dengan orang sekeliling, saya kata mudah-mudahan dia dapat membantu musafir yang lain untuk sama-sama solat, nak mandi, nak buang air. Jika stesen minyak tu tak cukup nak tampung, kami buka insya-Allah. Jadi memang kita niatkan untuk kita bantu ummah di sekeliling. Tuan-tuan tolong doa, tolong doa, cepat kita siap, cepat kita boleh tolong orang. Itu je. Saya nak itu je. Cepat saya boleh tolong orang, mudah-mudahan dia jadi amal soleh kita semua. Yang tu je. Saya minta tu je. Mudah-mudahan sebelum kita mati kita boleh buat baik dan menjadi amal soleh kita. Dan lepas kita duduk dalam kubur, mudah-mudahan mengalir saja apa yang kita dah buat. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, berilah kekuatan iman dan Islam atas kami. Berilah kekuatan iman dan Islam atas isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami sifat kasih kami yang terlalu banyak kepada Engkau ya Allah, sehingga kami kasih kepada Engkau dan kasih kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kasih kami pada perkara-perkara yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sihatkan tubuh badan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika panjangkan umur kami, panjangkan umur kami dalam keredaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan hidup kami sentiasa dalam pimpinan-Mu ya Allah. Kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah, pada hidup kami, pada perkataan kami, pada amalan kami dan segala ahwal kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.